Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya pada hari ini kita bertemu lagi. Dan insya-Allah besok 10 hari bulan Disember bersamaan dengan 12 Muharram akan berlaku gerhana bulan, insya-Allah pada jam 8.45 lebih kurang begitu. Anda tuan-tuan puan-puan ada kesempatan boleh dilaksanakan solat sunat gerhana bulan dan dibacakan padanya khutbah bersempena dengan gerhana tersebut, dan banyakkan berdoa supaya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat yang berlaku dengan sebab ta'liq, maknanya dia tak boleh nak buat gitu-gitu je. Dia buat bila berlaku. Jadi kalau ada jadi tuan-tuan puan-puan, buatlah. Sebab nak merasa solat sunat gerhana ni dalam 2 tahun sekali mungkin gerhana bulan ni berlaku. Tengoklah pada kajian orang yang pakar dalam bidang ni, ahli falak atau kumpulan-kumpulan astronomi. Mereka ni mahirlah dalam bidang ni, sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Dan sebahagian daripada tanda-tanda berlakunya akhir zaman ataupun hari kiamat itu juga berlakunya khusuf dan khusuf, yakni gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan zaman kita ni tuan-tuan, tahun-tahun kebelakangan ni memang kerap sangat berlaku gerhana bulan dan gerhana matahari. Maka kita memang betul berada pada suatu masa yang hampirnya berlaku kiamat itu, berdasarkan tanda-tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini insya-Allah kita sambung balik pada membahaskan kitab kita, kitab Risalah Tauhid, pada menyatakan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, pada menjelaskan sifat yang keempat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Muka surat 17. Kita berhenti situ dulu kan. Baik. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau buku saya ini dia silap mukhalafatahu. Kalau buku tuan-tuan pun dengan baris atas la'allahu shawab, betulkan dia dengan baris bawah. Mukhalafatuhu. Jumpa dah? Artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, sama ada pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya, dan sama ada yang baharu yang telah ada atau yang belum ada, maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Tuhan berserupa. Tambah alif kat situ. Lagi tuan-tuan baca berserup. Hujan-hujan ni kena sup sedap kan, berserup. Berserupa dengan yang baharu pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya. Adapun bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada zatnya itu, iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia jirim dan bukan ia arad, dan tiada sekali-kali zatnya berdarah, berdaging, bertulang, dan bukan jenis leburan, bukan jenis tumbuh-tumbuhan, dan tiada ia di dalam pihak, dan tiada baginya pihak-pihak, tiada ia di dalam tempat-tempat, tiada ia di dalam masa. Itu yang pertama. Bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada sifatnya itu
Iaitu sesungguhnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu, kerana sifat Tuhan itu qadim, lagi azali, dan melengkapi ta'alluqnya. Yang itu kena baca dengan ta'alluqnya, ya. Itu bahasa Arab, ya. Dan melengkapi ta'alluqnya, maka sesungguhnya sifat makhluk itu berta'alluq pada setengah perkara jua. Seperti sama Tuhan berta'alluq ia pada segala yang maujudat, dan sama yang baharu berta'alluq ia kepada setengah jua, iaitu pada suara sahaja. Demikianlah pada sifat yang lain tiada serupa dengan sifat Tuhan. Yang ketiga, bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada perbuatannya, iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baharu, kerana perbuatan Tuhan memberi bekas bersalahan dengan perbuatan yang baharu, dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasitah. Wasitah ini perantaraan, ya, ataupun perkakas, dan kepada apa tu? Dan kepada taulan. Tiada mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya, dan lagi perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Intahal musannif kat situ. Ya, ini bab yang keempat pada menjelaskan sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita dah masuk sifat yang keempat ni tuan-tuan yang dirahmati. Kita membincangkan sifat yang keempat tentang sifat nafsiyah. Saya nak tuan-tuan faham secara jelas kat sini. Kita bukan membincangkan perkara yang lain, tapi kita membincangkan apa yang bersabit dengan yang pertama dulu. Tuan-tuan ingat sifat yang pertama, sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Maknanya kita dah bicarakan Allah ni wujud. Wujud Allah kita dah jelaskan dulu macam mana. Wujud antara ada dan tiada. Ya, okey. Maka wujud Allah ini yang kedua, wujudnya wujud yang qidam. Jelas kan, maknanya Allah ini wujud tanpa permulaan. Kemudian Allah ini wujud dengan apa? Dengan baqa. Maknanya wujud Allah ni wujud yang akan berkekalan selama-lamanya. Dan yang keempat pada malam ini kita tengok wujudnya Allah ini macam mana wujudnya? Wujudnya mukhalafatuhu lil hawadis. Ya, maknanya tuan-tuan, segala sifat yang kita bicarakan ini dia merujuk kepada sifat nafsiyah yang pertama tu. Ya, maknanya merujuk kepada al-wujud tu. Sebab itu saya nak jelaskan balik bila kita sebut la ilaha illallah ni tuan-tuan, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia bukan soal tiada Tuhan yang luar, bukan soal berhala, bukan soal matahari, bukan soal itu. Ya, jadi la ilaha illallah ini maknanya tiada Tuhan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang kita bicarakan baru 4 sifat ni tadi. Yang mana sifat ini melayakkan dia menjadi Tuhan, melainkan sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tuan-tuan kena jelas kat sini. Bila kita kata la ilaha illallah bukan menafikan berhala. Berhala tu memang ada. Bila kita kata la ilaha illallah bukan kita menafikan pokok yang dijadikan Tuhan. Pokok tu memang ada. Bukan makna pokok tu tiada. Salah kalau kita kata la ilaha illallah tiada pokok, tiada berhala, tiada apa lagi hari ini. Tiada matahari, tiada busut. Itu memang ada dan dijadikan oleh manusia ini sebagai Tuhan kerana kesesatan mereka tu tadi. Ya, jadi bila kita ucapkan lagi kalimah la ilaha illallah dengan secara ilmiahnya tuan-tuan adalah kita menyatakan konsep ketuhanan ini secara keseluruhannya, bukan lagi cerita berhala. Sebab itu memang akal kita sendiri tidak menerima ia sebagai Tuhan. Ya, maka nak mengukuhkan akidah ni kita dah jelas kat sini tuan-tuan. Ya, kerana apa? Mungkin dulu kefahaman kita ke situ. Bila kita kata la ilaha illallah tiada berhala. Mana boleh tiada? Berhala itu ada. Cuma berhala itu tak layak menjadi Tuhan yang disembah. Yang layak hanya Allah. Kerana apa? Atas garis ilmu yang kita bicarakan daripada satu sifat yang mula sampai sifat yang ketiga, dan malam ini kita tengok sifat yang keempat. Maknanya tuan-tuan, ya,
dengan sifat al-qidam dan al-baqa' dulu kita dah satisfied, maknanya kita dah berpuas hati, dah jelas pada akal kita Allah dengan dua sifat ni saja dah layak jadi Tuhan. Tapi kadang-kadang mari juga, kadang-kadang datang juga pendapat-pendapat, kadang-kadang datang juga orang duk buat perangai-perangai pelik, duk mengata tu mengata ni. Maka ulama ni tuan-tuan, dia menambahkan lagi bentuk-bentuk sifat yang boleh dihubung kaitkan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya tuan-tuan yang dirahmati, kita tak masuk lagi bab ni, nak melihat, nak menampakkan benda ni dengan jelas. Pada zaman Nabi SAW tak ada pengajian ilmu sifat 20 ni, tak ada. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan cari dalam buku sejarah Nabi mengajar sifat 20 memang tak ada. Pada zaman sahabat pun tak ada. Pada zaman tabi'in pun belum lagi ada. Cuma berlakunya pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, maknanya setelah 300 tahun kewafatan Nabi SAW, baru ilmu tauhid ini dibentuk, dibuku, ditulis dalam bentuk yang tersusun begini. Dilihat Allah ini, diletakkan padanya satu sifat yang dinamakan nafsiyah dan dibentengi dengan sifat salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Kenapa? Kerana waktu itu pemikiran orang Islam ini telah mula diserang oleh pintu-pintu falsafah. Sebabnya apabila berlaku sejarah penterjemahan kitab-kitab falsafah Yunan ini ke dalam bahasa Arab, masyarakat Arab telah mula menelaah pendapat-pendapat ataupun pemikiran-pemikiran orang bukan Islam. Antaranya yang paling terkenal ialah Aristoteles, ataupun kita panggil kat sini zaman kita hari ini Aristotle. Antara tulisan-tulisan dia kadang-kadang telah mempengaruhi pemikiran masyarakat Islam pada waktu itu, hingga apabila membincangkan tentang ketuhanan, mereka mengambil pendapat-pendapat yang di luar ni. Maka ulama akidah pada waktu itu melihat bahayanya perlakuan-perlakuan sebegini. Takut nanti ilmu akidah ini tersasar dan bercampur dengan pemikiran-pemikiran Greek ataupun pemikiran Yunan lama. Maka mereka di sana berbincang dan berfikir serta menjana idea menulis satu ilmu yang dikenali sebagai disiplin ilmu tauhid dengan metod-metod, maknanya dengan cara-cara, dengan manhaj-manhaj, yang mana manhaj ini boleh digunakan pakai pada zaman itu dan zaman selepasnya sampailah zaman kita hari ini. Maka dengan ilmu ini boleh memberi daya faham pada kita dan menjelaskan pada kita kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ni menjadi Tuhan yang layak disembah. Jadi inilah perjalanan sejarah ilmu ni tuan-tuan. Maknanya kalau tuan-tuan nak cari zaman Rasulullah, memang tak ada Nabi ngajar Allah wujud, qidam, baqa ni, tak ada. Tak ada masanya dia nak ngajar gitu. Nak pula buat dalam bentuk nasyid, lagilah parah, tak ada. Maknanya tuan-tuan, jangan cari sampai kat situ dah. Apa yang kita belajar hari ini, kita bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada ulama yang menulis ilmu ini dalam bentuk yang hari ini insya-Allah kita boleh faham secara perlahan-lahannya. Maka yang keempat ini, satu daripada sifat nak menguatkan pegangan kita, kenapa Allah ni menjadi Tuhan yang disembah. Baik, kita mulakan. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, artinya bersalahan. Bersalahan ini maknanya tidak sama. Tidak sama Allah dengan segala yang baharu. Apa segala yang baharu? Makhluk. Maknanya untuk mudah bahasa kita, tidak sama Allah dengan segala yang baharu. Tapi ulama ni tuan-tuan, kenapa dia tulis bersalahan? Bersalahan ini satu perkataan yang menunjukkan tak ada langsung kesamaan. Kalau tak sama ni tuan-tuan, dia mungkin ada syibih-syibih. Kau tak sama dengan aku, asal perak pula hang tak sama dengan aku. Tapi bila kita kata tak sama ni tuan-tuan, ada jalan untuk menjadikannya sama. Laki tak sama dengan perempuan, memang tak sama, tapi boleh tak diusahakan untuk jadi sama, walaupun tak cecah 100%, tapi kurang-kurang boleh sampai 60-70%. Maka sebab itu ulama ni tak guna perkataan tak sama, dia guna perkataan yang lebih kukuh untuk kita faham. Dia kata bersalahan. Maknanya bila dia kata bersalahan ini, kalau yang ni A, yang ni B. Kalau yang ni campur, yang ni tolak. Kalau hak tu panas, hak ni
sejuk. Tak mungkin boleh ada persamaan langsung. Maka sebab tu dia guna perkataan bersalahan. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita hari ni bila kita baca buku ni kan, jangan kita rasa apalah bahasa mereka ni teruk sangat. Ya, Allah guna perkataan bersalahan daripada dulu sampai lah ni nak guna bersalahan. Cuba kita ubah hari ni tak sama. Ya, bila kita ubah ni tuan-tuan, jangan rasa kita pandai dah. Padahal bila kita ubah, dia memberi satu implikasi yang sangat teruk pada pemahamannya. Maka kita kekalkan perkataan bersalahan ini tuan-tuan, nak menyatakan kita dengan Allah ini jauh sangat bezanya, bahkan tak ada sama langsung. Ini pada maksud memahami kenapa bersalahan ini digunakan. Ya, jadi saya nak bagi tuan-tuan mudah faham, dibubuhlah perkataan tak sama. Tu je. Kalau tuan-tuan tulis pun tak apa, tapi kalau tuan-tuan ada keinginan nak edit kitab ni kan, nak betul bahasa tu biar nampak lebih mudah difaham pada zaman ni, hak tu kena rujuk. Jangan duk pandai-pandai. Duk tengok kitab ni tu lah ni tuan-tuan, dia ada tulis dalam bahasa ni. Ada tulis Rumi. Ada tuan-tuan jumpa? Ada dia ni sikit, dia dalam dia A3, dia bukan ini A4 kan. Ada separuh ni. Kalau tuan-tuan rajin cari adalah dia dah tulis dalam Rumi. Tapi tulisan Rumi itu juga mengekalkan sebutan-sebutan ni. Dia tak pindah langsung. Kerana apa? Kerana dia tak berani. Ya, dan ulama yang menterjemah ni kan pun tuan-tuan puan-puan memang orang yang mahir dalam bidang ni. Ya, baik, kita teruskan. Artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Maknanya yang baharu ini tuan-tuan makhluk. Ini nak bagi mudah faham. Bukan kita nak tukar perkataan tu dah. Ya. Sama ada bersalahan itu, sama ada tidak sama itu pada zatnya. Ya, atau pada sifatnya, atau pada perbuatannya. Dan sama ada yang baharu, yang telah ada, atau yang belum ada. Ya, jelas kat ini tuan-tuan, ya, secara i'tiqadnya kita yakin Allah ini dengan makhluk jauh sangat bezanya. Bezanya macam mana? Pada zatnya pun beza, pada sifatnya pun beza, pada perbuatannya pun berbeza. Beza dengan apa? Dengan yang baharu. Dengan yang baharu ni siapa? Makhluk. Makhluk ni siapa? Alam. Ini jelas ya. Bila kita sebut alam ni tuan-tuan, makhluk lah tu. Ya, kita ni makhluk, maka kita ni alam. Maka bila kita sebut dari dalam solat ni, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Tuhan sekalian alam. Alam kat situ apa? Alam kat situ ialah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada bulan, bintang, bukit, matahari, manusia, ini kumpulan-kumpulan makhluk, ya. Sama ada yang baru itu telah ada atau yang belum ada. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Tuhan itu berserupa. Ini akidahnya. Maknanya kita yakin Allah ini tak serupa langsung dengan makhluk, sama ada pada zat Allah, sama ada pada sifat Allah, sama ada pada perbuatan Allah. Kita akan jelaskan, kita akan detailkan pada bahagian-bahagian dia nanti. Ya, baik. Adapun bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada zatnya, iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia jirim dan bukan ia arad. Ini kita kena faham. Bila kita sebut Allah, Allah ini zat. Zat yang macam mana? Zat yang bukan jirim, yang bukan arad. Maknanya zat Allah ini dia tidak terbentuk dan dia tidak membentuk. Kita ni tuan-tuan terdiri daripada jisim dan arad. Jirim dan arad. Jirim ni tuan-tuan ni dah saya jelaskan dulu banyak kali. Ya, saya contohkan pada tuan-tuan pen ni. Pena ni, kalam ni. Kalam ini arad. Maknanya bentuk memanjang macam ini, ada penutup hitam, batangnya putih, ini arad. Apa yang menjadikan arad ini? Yang menjadikan arad ini ialah jirim. Jirim ni maknanya apa dalam bahasa sains yang kita ngaji tu? Molekul. Apa lain tuan-tuan yang ngaji, yang cikgu-cikgu sains tak ada, penjen pun tak ada. Dia nak kata apa? Ya. Jirim ini benda yang membentuk tu. Bila terbentuk maka jadilah arad. Maka arad pen ini begini. Arad penutup cawan ni begini. Yang membentuk arad ini dinamakan jirim. Ya, tuan-tuan boleh panggil ni penutup. Tapi tuan-tuan tak boleh tunjuk yang mana satu penutup. Ya, dari jauh ni dah banyak kali saya cuba pada tuan-tuan, dari jauh tuan-tuan boleh katalah ni penutup. Cuba mai tunjuk dekat-dekat yang mana sebenarnya
penutup. Tak boleh. Kerana arak kita boleh tahu, tapi kita tak boleh tunjuk jirimnya. Sedangkan jirim tu berada dalam arak. Benda ni jelas kot. Rasa-rasa tak ada masalah lah. Kita dah ulang banyak kali hak tu. Baik. Jadi zat Allah ini dia bukan begitu. Maknanya tuan-tuan, kita tak boleh fikir langsung zat Allah ni ada bentuk, zat Allah ni ada rupa, kerana dia bukan terdiri daripada jirim dan arat, dan tiada sekali-kali zatnya berdarah, berdaging, bertulang. Ini lagi parah lah kalau ada orang fikir gitu. Bila kata Allah ni melihat, dalam kepala dia Allah ni ada mata. Bila kata Allah ni mendengar, dalam kepala dia Allah ni ada telinga. Hak ni adalah satu bentuk pemikiran dipanggil tajsim, ataupun cuba menjisimkan Tuhan melalui takhayul dia, melalui khayalan dia. Kalau disebut Tuhan melihat, kalau dia tak mengaji dalam bab ni tuan-tuan, maka dia akan beriktikad Tuhan ni ada mata. Bila dikatakan Allah itu berkata-kata, wa kallamallahu Musa taklima, dalam ayat Quran dia kata, dan berkatalah Allah dengan Musa itu dengan kata-kata, bercakap. Maka kalau orang yang tak ngaji bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dia menyangka Tuhan ini ada mulut. Sebab apa? Dalam tasawur dia, dalam gambaran dia, bercakap mesti dengan mulut. Dia tak ada benda lain. Tapi tuan-tuan kan, semua benda-benda lain ada yang tak nampak mulutnya, tapi boleh juga berkomunikasi. Dia tak nak fikir tu. Cuma apa yang biasa dia tengok. Maka kalau dalam kepala dia ada gambaran-gambaran begini, kena mengaji lah balik bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bukan jenis leburan. Begitu juga zat Allah ni bukan jenis leburan. Leburan ni cecair. Dan bukan jenis tumbuh-tumbuhan. Dan tiada ia dalam pihak. Maknanya dia tak duduk di tempat-tempat. Dan tiada dia berpihak-pihak. Dia juga tak pergi mana-mana. Dia bukan duduk satu tempat. Dan dia bukan duduk di tempat-tempat. Ini bahasa mudah dia. Maknanya tuan-tuan, bila kita kata Allah ni di atas, betul ke? Tuan-tuan, Allah ada kat mana? Takkan nak wani jawab kot. Ada. Kat atas ada Allah. Allah sentiasa melihat kita. Melihat biasanya dari atas ke, dari tepi ke, dari kanan ke, dari kiri ke, belakang. Jangan takut kita minta. Kita doa ni kat mana tuan-tuan? Kenapa orang doa gini? Tak ada orang doa gini, jadi tolak bala lah. Kenapa semua orang doa gini minta pada yang atas? Adakah pada sangkaan dia Tuhan duduk kat atas? Kalau dalam TV tuan-tuan tengok, jangan takut yang di atas duduk perhati kita. Duduk atas tu siapa? Sedangkan kita faham Tuhan itu tidak berpihak-pihak. Maknanya dia tak ada duduk tempat mana-mana pun. Dan dia juga tidak berpihak. Dia tidak menyebelahi mana-mana ruang. Tapi kenapa kita guna perkataan duduk di atas? Dan kenapa kita berdoa angkat tangan? Ini kita nak kena faham. Bila kita doa ni tuan-tuan, sunat mengangkat tangan, kerana Nabi setiap kali memohon itu mengangkat tangan. Kerana adab meminta ini mestilah menadah tangan. Cuma dalam kes ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena faham. Dalam khutbah Jumaat itu, khutbah yang kedua itu, antara rukunnya ialah doa dibaca oleh khatib. Maka dia rukun. Maka tak adalah di sana semua orang kena angkat tangan. Tapi oleh kerana kebiasaan kita, bila doa angkat tangan, kita pun angkat. Tak adalah saya nak kata salah. Cuma ilmunya kena faham. Nak syok pula satu masjid tu, amin, amin. Tak, dia tuan-tuan, dia sebahagian daripada rukun khutbah tu je. Tak payah doa amin, tak apa. Angkat tangan tak apa. Jangan duduk zat lagi tuan-tuan. Saya bukan risau kita yang dah faham, yang kita tinggalkan nanti. Maknanya generasi yang lepas kita ni, dia melihat perbuatan ini, kadang-kadang dia meneruskan ianya sebagai satu hukum. Kita risau tu. Saya bukan nak menentang pendapat-pendapat yang lain. Tuan-tuan kena faham ni. Ya ustaz ni buat pendapat baru apa pula. Tak, bukan. Saya nak kita faham secara ilmunya, doa dalam khutbah kedua itu rukun daripada khutbah. Maknanya khatib kena baca doa. Perbuatan mengangkat tangan oleh makmum yang mendengar waktu itu, tidaklah dilihat sebagai hukumnya sunat, tapi dah jadi uruf, dah biasa orang angkat tangan, angkatlah.
Cuma tuan-tuan, nak buat benda ni dia kena jelas dengan ilmunya. Kita takut bila kita wafat, amalan ini diteruskan tanpa faham sebab dan musabab. Ini benda yang kita kena sedikit sebanyak kena perhatikan. Macam dalam satu lagi ya, bab yang saya pernah jelaskan dulu ya. Rukun solat itu jauh sangat kita pergi tauhid, pergi fiqh dah. Rukun solat yang pertama itu tuan-tuan, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni dia dipanggil rukun qauli, bukan rukun fi'li. Faham tak maknanya tuan-tuan mahir bab ni kan? Solat ni ada dua rukun, satu rukun fi'liyah, satu rukun qauliyah. Takbiratul ihram dia rukun qauliyah, maknanya yang betul-betul menjadi rukun kat situ ialah sebutan Allahu Akbar. Bila sebutan tu disebut dengan jelas, didengar dengan oleh telinga, maka rukun yang kedua dalam solat itu sudah betul. Tapi masyarakat kita hari ini lebih cenderung melihat takbiratul ihram itu pada mengangkat kedua belah tangan. Ini mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram itu sunat. Yang rukunnya takbiratul ihram tuan. Yang ni tuan-tuan kena jelas. Maknanya saya kena jelas, tuan-tuan kena jelas. Sebab apa kita risau apabila kita setiap kali menyebut Allahu Akbar mengangkat tangan, buat jangan tak buat lepas ni. Yang memerhatikan kita tu melihat rukunnya mengangkat tangan, bukan kalimah Allahu Akbar. Kan ke berlaku dulu bergaduh tentang hak mana tangan yang nak diangkat. Nak kena cuping telinga ke, nak lebih ke, nak kurang ke ya? Yang ni bukan pernah jadi isu dululah. Cuma kenapa jadi isu? Dia tak faham hak mana rukun, hak mana sunat. Jadi dalam bab ini tuan-tuan kita nak jelas beberapa perkara di sini supaya apa? Apa yang kita tinggalkan ini diwarisi oleh generasi selepas kita atas nama ilmunya, bukan lagi atas nama taklidnya, mengikut je kerjanya. Jadi bila kita pergi satu masjid tengok ada orang angkat hak ni, tak jadi masalah lah. Ada orang angkat sampai hak ni, tak adalah kita nak risau mana. Sebab kita faham selama sebutan Allahu Akbar itu jelas, selesai masalah. Macam pergi Mekah, Imam Syekh Abdul Rahman Sudais, mana dia angkat ni? Dia terus je Allahu Akbar. Kadang-kadang Allahu Akbar lurus je tangannya, kadang-kadang Allahu Akbar terus je angkat gini. Kan dia tak sampai gini. Jadi di sini kita mula faham yang mana satu rukun, yang mana satu sunat. Ini pada babnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh sangat kita pergi. Ya baik. Jadi kita sambung balik cerita kita ni tadi. Bersalahan zat Allah ini dengan segala yang baharu, bersalahan pada jirimnya bukan, pada arak pun tiada, dan dia tidak berdarah, berdaging dan bertulang, bukan jenis leburan, bukan jenis tumbuh-tumbuhan, dan tiada ia di dalam pihak, dan tiada baginya pihak-pihak. Maknanya Allah ni tuan-tuan nak kata duduk kat atas pun bukan, nak kata duduk kat bawah pun bukan, nak kata ada di mana-mana pun kita tak tahu. Kerana kalau sebut di mana-mana, dia bermaksud tempat. Tuhan ada kat mana? Tuhan ada di mana-mana. Kat sini ada Tuhan, ni banyak kali saya main dengan tuan-tuan. Kat masjid ada Tuhan, kat rumah ada tak Tuhan? Ada. Dah ada berapa? 2 Tuhan. Tuan-tuan masuk kereta ada tak Tuhan? Ada. 3 Tuhan. Saat lagi naik bas pergi pasar malam, ada tak Tuhan? Ada. Sebab kita kata Tuhan ni ada di mana-mana. Maka memahami Tuhan ni ada di mana-mana, maksudnya tuan-tuan, bila kita dah beriman dengan Allah ini, ke mana-mana saja kita pergi, Tuhan itu ada bersama dengan apa yang kita imani. Maka disitulah maksud ke mana-mana manusia pergi, soal yakin percaya tentang Tuhan ni akan membawa manusia tu ke mana-mana pun. Maknanya bukan Allah tu di mana-mana, tak. Di mana-mana manusia berada, cerita beriman dengan Allah ni pasti ada dengan dia. Bukan soal di mana-mana ni, Tuhan tu yang ada di mana-mana. Sebab itu dalam satu ayat yang lain, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba tu bertanya tentang aku, sebut, katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku ni amat dekat. Bahkan dalam satu ayat yang lain dia kata apa? Allah itu lebih hampir daripada manusia dengan urat maris. Maknanya tuan-tuan, Allah tu ada kat mana sebenarnya? Allah itu berada dalam jiwa manusia yang memahami konsep tauhid ni tadi.
Ya, maka sebab itulah timbul dikata muraqabah uluhiyah ataupun pemerhatian Tuhan. Bila kita nak merasa Tuhan ni memerhatikan kita, bila iman kita ni tuan-tuan dah penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi sebut la yazni zani hina yazni fa huwa mu'min. Seorang penzina tidak akan berzina ketika imannya penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang peminum arak tak akan minum arak ketika mana? Ketika imannya penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan dengan bila kita bicarakan Allah dari sudut tempat ni tuan-tuan, kita kena faham tempat Allah itu duduk dalam jiwa manusia. Sebab itu Allah menciptakan hati ni tuan-tuan. Hati ni khusus untuk Allah. Maknanya penuhkan hati kita ni dengan nur ilahi. Bukan penuhkan hati ni dengan cinta pada isteri. Bukan penuhkan hati ni dengan cinta pada suami. Oh, aku cinta padamu sepenuh hatiku kan. Kaulah jiwa ragaku. Kaulah segala-galanya. Dah. Yang tu dia tak mau dekat hati tuan-tuan. Dia mau kat tangan je. Ya, kalau bubuh isteri dalam hati, bubuh suami dalam hati tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, habislah. Tu yang tak boleh renggang langsung tu. Tu yang duk ikut lah pergi mana pun. Tu yang duk ekor pergi mana pun. Kerana apa? Kat hati dia ada suami, bukan ada Tuhan. Ya. Dan tak boleh nak lepas. Itu nasib baik suami, nasib baik isteri. Kalau main tang harta pula, kalau bubuh kecintaan pada harta tu dalam hati, dia jadi kedekut baik. Ya. Kalau bubuh kecintaan pada kuasa tu pula dalam hati, lagi parah. Dia akan buat apa saja supaya kuasa itu jadi kekal pada dia. Ya, kalau bubuh kecintaan pada apa yang manusia duk gila hari ini, ya, gila pada harta, gila pada kuasa, gila pada pangkat dan sebagainya. Kalau benda tu bubuh dalam hati tuan-tuan, maka Allah ini sudah terkeluar daripada jiwa manusia. Maka akan lahirlah manusia mendahulukan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan lahirlah manusia mendahulukan hartanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan lahirlah manusia yang akan mendahulukan kuasanya berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Akan lahirlah manusia yang mendahulukan pangkat dan kerjayanya berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang timbul isu saya bicarakan dengan tuan-tuan bulan lepas. Daripada 14 juta rakyat negara ni tuan-tuan, yang hanya solat penuh 5 waktu sehari semalam 18%. Sangat sikit. Kenapa berlaku gitu? Kerana dalam hati dia bukan Allah lagi. Dalam hati dia kerjaya dia. Sebab tu dia sayang nak ambil wuduk ni tuan-tuan. Dia bukan tak tahu solat, tinggal solat ni berdosa, dia tahu. Tapi dia sayang nak ambil wuduk. Pasal bila ambil wuduk, make up dia habis, cayak habis. Sat lagi nak buh kali kedua, mahal tuan-tuan. Maknanya kalau dia solat zuhur, kos make up dia akan bertambah. Itu dalam bab lain. Kos minyak wangi akan bertambah, kos gincu akan bertambah, kos apa lagi tak tahulah orang perempuan punya. Orang lelaki pun saya tak tahulah. Hari Jumaat boleh tengoklah tuan-tuan berapa ramai orang lelaki tak semayang. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jauh kita pergi dalam bab ni cuma nak memahami yang ini tuan-tuan. Kenapa jadi gitu? Inilah perkara-perkara yang kita tengok. Sebab tu dalam satu hadis riwayat daripada Ad-Dailami, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha iza ghadiba ala 'abdin, ya, dan Allah ini apabila dia murka terhadap seorang hamba, maka akan datang azab itu bertali arus. Antara bentuk azabnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berlaku hujan bukan pada musimnya. Hari ini kita merasa lah tuan-tuan, ini musim hujan ke tak musim hujan, mari hujan mencurah-curah, ya. Kemudian kata Nabi lagi, apa lagi antara azabnya? Sungai dan laut kurang hasilnya. Ya, tak mewah dah. Ya, nak mancing ikan pun jenuh lah ni, mancing ikan buat kolam, bubuh ikan pergi mancing. Kalau pergi sungai, dan kalau bawa buku ni tuan-tuan, dan habis paruh baca, kalau setakat berapa muka surat ni, kakak 86 muka surat ni, dan habis 2 kali baru kot nak dapat seekor ikan. Yang pergi laut pun macam tu. Ikan hak kita nak ni ada, tapi hasil yang kita peroleh ni akan menjadi kurang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kemudian apa lagi berlaku? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ya, bila hasil-hasil ni kurang, berlaku kenaikan pada hasil-hasil ni. Berlaku kenaikan pada harga barang-barang daripada laut dan sungai ni.
Tuan-tuan rasalah hari ni. Dulu ikan kembung sekilo berapa? RM3, RM2.5 lah ni. RM7, RM8. Belah Kuala dia panggil ikan temenung. Anak saya hari ni dia buat teka-teki. Baba, ikan apa paling senang tangkap? Saya duk fikir kan, kita duk pah ikan kembung, dia pah ikan temenung. Kita kata ikan bilis. Pasal apa kan? Dia kata tak, ikan temenung. Pasal apa senang tangkap? Pasal dia menung. Mudah nak dapat tangkap. Ya. Kita cerita yang lain. Baik, kata Nabi SAW sampai begitu. Dan apabila berlaku kenaikan pada harga barang, orang yang berniaga kurang untungnya. Orang tak apa nak beli. Akhirnya apa berlaku? Ya, yang berniaga mula menutup pintu-pintu niaganya. Maknanya kalau kita bicarakan daripada satu sudut, inilah tuan-tuan. Ya, kalau kita bicarakan dari sudut ekonominya pun banyak berlaku apabila ghadib Allah ni berlaku, Allah ni marah. Kenapa? Kerana manusia ni sukar memahami Allah itu perlu ada kat mana dalam diri dia. Allah tu perlu ada di mana, ya? Sebab itu Allah ni kita bicarakan balik mukhalafatu ta'ala lil hawadis, ya, pada zat Allah yang tidak berpihak dan tiada baginya pihak-pihak, maka Allah itu sepatutnya ada dalam hati nurani manusia, bukan lagi ada di luar pada manusia. Tiada ia di dalam tempat-tempat dan tiada ia di dalam masa. Maknanya Allah ni tak terlibat dengan tempat. Tempat kat sini tuan-tuan maksudnya soal siang, soal malam itu bukan terlibat dengan Tuhan. Utara, selatan, timur, barat tidak terlibat dengan Tuhan. Dan Tuhan juga, Allah juga zat dia ini tidak terlibat dengan masa. Masa pagi, masa petang, masa siang dengan masa malam ini tuan-tuan, dia cerita manusia. Tuhan tidak melihatnya begitu. Jangan kita faham bila malam Tuhan pun terasa malam. Bila siang Tuhan pun merasa siang. Bila apa lagi yang selalu kita duk faham. Bila mari tahun baru Tuhan pun main tahun baru. Bila mari ma'al hijrah Allah pun sambut ma'al hijrah. Tak, dia tak boleh gitu. Jangan faham apa yang manusia terlibat dengannya, Allah itu terlibat sama. Kalaulah Allah itu terlibat dengan masa tuan-tuan, maknanya Allah ni akan ada umurnya. Jadi Allah dia tak terlibat dengan masa. Masa Allah jadikan untuk manusia. Zat Allah ini bersalahan dengan manusia ni sampai gitu tuan-tuan. Mana kita nak fahamnya? Maknanya payah sangat kita nak faham macam mana zat ini boleh tak tersentuh dengan masa. Macam mana zat ini boleh tak tersentuh dengan soal tempat dan sebagainya. Maka oleh kerana kita gagal memahami Allah ini zat ni sampai gitu, itulah antara sebab lain keagungan zat ini hingga dia menjadi Tuhan yang berhak disembah. Jadi tuan-tuan, bila malam jangan faham Tuhan pun nampak gelap je macam malam. Kita duk faham gitu pasal tu orang buat jahat waktu malam. Pasal kau tak perasan Tuhan nampak ke tak nampak. Dah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak memahaminya begitu tuan-tuan. Kerana apa? Kerana yang menjadikan masa itu Allah. Yang menjadikan tempat itu juga Allah. Maka yang menjadikan tak terlibat dengan apa yang dia jadikan. Kita tak boleh tuan-tuan. Kita buat, kita lah yang terlibat. Sebab tu nampak tak bersalahan kita dengan Allah ni tuan-tuan? Nampak tak? Jelas saya rasa betapa kita dengan Tuhan ni sangat nampak bersalahan. Boleh tak nak kata sama? Tiada persamaan? Tak boleh. Sebab tak ada ruang, tak ada cara untuk kita tukar biar menjadi sama dengan Tuhan. Tak ada. Ini pada soal zatnya tadi. Yang kedua, bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada sifatnya itu. Bagaimana? Iaitu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu. Kerana apa? Kerana sifat Tuhan itu qadim, lagi azali dan melengkapi ta'alluqnya. Maka sesungguhnya sifat makhluk itu bertakluk pada setengah perkara jua. Seperti sama Tuhan bertakluk ia pada segala yang maujudat. Dan sama yang baharu bertakluk ia kepada setengah jua, iaitu pada suara sahaja. Dengan satu contoh yang mudah. Maknanya tuan-tuan, yang kedua, Tuhan ini bersalahan dia dengan kita, tak sama dia dengan kita pada sifatnya. Dalam bab ini kita ambil sifat yang dimudahkan contoh oleh penulis. Dia kata apa? Sifat mendengar.
Mendengar Allah Subhanahu wa taala ini bertakluk ni berhubung kait, merangkumi, melengkapi dengan segala maujudat. Maknanya tuan-tuan, Tuhan ni boleh mendengar semua perkara, sama ada berbunyi ataupun tak berbunyi. Tapi kita tak boleh. Kita boleh mendengar hanya pada yang berbunyi saja, yang bersuara saja. Kalau yang tak bersuara, apa kita tak boleh dengar? Ya, jadi tuan-tuan, kita nak faham macam mana zat, macam mana sifat Allah ni boleh mendengar pada tak bersuara. Maknanya batu tu yang bertasbih pada Allah tu Allah mendengar. Kita tak boleh dengar pasal apa? Sebab kita punya takluk mendengar ni hanya bersangkutan dengan yang bersuara. Yang tak bersuara tak boleh. Ya, macam semut ni tuan-tuan. Semut ni dia bersembang kan dengan kawan dia. Tuan-tuan pernah tengok semut? Takkan tak kenal semut. Semut sengkiak atau sengkiak? Tak tahu tuan-tuan? Apa? Sengkiak tak tahu? Ada bahasa lain ke kat sini sengkiak? Sengkiak? Cengkiak? Cengkiak? Ha? Kongkiak? Oh, lagi bawah. Tuan-tuan tahu ke kongkiak? Kongkiak ni, kongkiak lah. Saya panggil cengkiak lah. Hak jenis kepala besar tu. Tuan-tuan terpijak dia. Kalau tapak kaki ni pun dia memang lekat tu. Tuan-tuan takkan tak tahu kot. Parah ni. Umur dah 5-60 tak tahu benda ni, payah ni. Hujan-hujan ni dia banyak lah. Kan tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan dia ni ya, dalam duk mencari makan tu, yang balik, yang pergi, bila bertemu masih kona sana, masih kona sini, tengoklah. Dia bersuara ke tidak? Kalau dia tak bersuara, kenapa berlaku satu komunikasi, yang ni pergi, yang ni balik, yang ni kona sana, yang ni kona sini? Kenapa bila dia angkat makan ni masing-masing pegang satu bucu? Dia berlaku secara semula jadi ke? Tak. Semut ni juga berkomunikasi. Tapi komunikasi dia tanpa suara. Dia berhubung tanpa suara. Tu yang payah. Yang boleh faham bahasa ni Allah. Kita, semut ni macam mana? Kita tak boleh nak faham. Kenapa? Takluk mendengar kita hanya pada yang bersuara. Tu je. Ya? Kalau yang tak bersuara, habislah orang berbisik. Tuan-tuan dengar tak? Mula hati gerak daripada berbisik apa? Ya, sebab itu Nabi kata, kalau kamu bertiga jangan berbisik. Kalau bertiga pun tak boleh berbisik, berempat, berlima, beratus lagi dah tak boleh berbisik. Kenapa? Dia akan mendatangkan curiga pada yang lain. Ya? Jadi sebab ini dalam bab ni kita memahami sifat Tuhan ni tuan-tuan. Nak jelas pada kita betapa bersalahannya dengan manusia ni sangat ketara. Ya, termasuk pada bab melihat. Melihat Tuhan ini tuan-tuan, takluk pada segala maujudat. Tapi melihat manusia macam mana? Melihat manusia ini bertakluk pada takluk apa kadang-kadang? Jauh dan dekat. Takluk pada cerah dan gelap. Takluk pada kecil dan besar. Tuan-tuan faham termasuk takluk ni? Takluk ni maknanya terikat. Faham? Maknanya melihat Allah ni tidak terikat dengan apa-apa pun. Semua benda Tuhan boleh lihat. Besar, kecil, gelap, terang, nampak, tak nampak, halus, besar, Tuhan Allah boleh tengok belakang. Tapi takluk manusia ni, melihat manusia ni, takluknya maknanya terikat. Terikat pada apa? Terikat pada kecil dan besar. Ada benda yang kecil manusia tak boleh nampak. Ada benda yang besar manusia boleh nampak. Tapi kadang-kadang dia tak boleh nak apa kata? Dia boleh nampak tapi tak boleh nak tentukan apa dia. Itu takluk. Maknanya lemahnya kita macam ni. Pen ni tuan-tuan dari jauh boleh nampak. Betul tuan-tuan boleh kata pen. Tapi bila mari pen ni dekat dengan biji mata. Tuan-tuan nampak tak? Nampak. Tapi tak boleh nak habaq benda apa tu. Kan ni dia buat jari tuan-tuan ni. Oh dari jauh ya jari. Buah dekat. Tuan-tuan boleh habaq tak jari? Tak boleh. Kerana apa? Melihat kita ni bertakluk pada jauh dan dekat. Tu tak masuk siang dan malam lagi. Siang nampak lelaki, malam nampak perempuan. Itu pelik. Kat mana? Taman Tasik Taiping. Itu takluk melihat manusia ni dah makin parah dan makin parah. Faham tak tuan-tuan kan? Saya dulu, ini waktu kerja, waktu sekolah dulu kan. Siang kerja gilang papan. Malam dia jadi lembut macam kapas. Dia pelik tu. Itu takluk tu. Itu takluk manusia. Siang takluk keras, malam takluk
lembut. Duduk kat Taman Tasik Taiping. Tanya, sembang kerja apa? Kerja kilang papan pagi. Daripada pukul 8 sampai pukul 5 kerja kilang papan ni tuan-tuan. Patut badan jadi macam mana? Berketui. Pasal nak angkat kayu, nak letak atas tu, nak pergi belah ni. Tapi macam mana malam dia boleh jadi lembut, selembut-lembut ya. Hebat manusia ni. Pelik hari ni dah makin ramai tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada gerakan yang baru ni dipanggil apa? Kebebasan gender, kebebasan merdeka seksual. Ini antara ni lah. Saya pun tak tahulah dia punya kecelaru apa benda. Tapi benda ni tuan-tuan dia sejenis penyakit. Tak boleh nak kata keturunan macam itu. Tak boleh nak menyalahkan pihak yang lain. Tak, dia penyakit. Dipanggil kecelaruan identiti. Itu cerita lain lah. Kita nak bincang bab kita hari ini tuan-tuan. Maka memahami balik cerita ni, ya, berbeza Allah, bersalahan Allah pada sifat ni tadi, maknanya bersalahan pada takluk. Ya, kalau kita bicarakan sifat Allah ni, dia tak ada takluk. Tapi sifat manusia ni bertakluk. Saya ambil contoh tadi, mendengar Allah ni pada yang bersuara baik, pada yang tak bersuara pun baik. Macam tuan-tuan punya keinginan dalam hati, ada bunyi ke? Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Tapi manusia tak boleh tahu tuan-tuan yang dimuliakan. Nabi pun tak boleh tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tapi tiba-tiba ada orang kata pandai ilmu firasat. Aku tahu dah Hamari tadi nak apa. Ini mengarut je. Kalau ada orang kata dia reti hak tu tak. Ya, dia dah tahu dah. Saya waktu duduk sekolah pondok tu, jangan main dengan ustaz tu. Dia dah tahu dah kita ni buat apa tadi. Dalam hati kita ni ada apa. Waktu tu memang kecut lah tuan-tuan. Kalau ada barang-barang yang dalam poket ni nampak syubahah ke, duk ambil pensel kawan ke letak kat luar, tak masuk rumah dia, letak kat luar. Saya lagi keluar ambil balik. Pasal pun takut dia tahu. Punyalah yakin dan percayanya gitu. Tapi bila kita masuk balik dalam bab ini, tak ada manusia yang boleh tahu apa dalam hati manusia. Kenapa? Apa yang ada dalam hati ni tak bersuara. Cuma kadang-kadang dia boleh teka, kadang-kadang betul. Kalau betul itu hanya satu kebetulan. Bukanlah confirm pasti dia boleh menentukan benda itu betul. Hatta Nabi sendiri pun tak boleh nak tahu, sebab apa yang ada dalam hati manusia ni dipanggil ghaibiyat, perkara-perkara yang dilihat sebagai perkara yang ghaib. Ya, ini bab dia tuan-tuan ya. Kemudian yang ketiga, bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada perbuatannya, iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baharu. Yang baharu ni saya maksudkan pada tuan-tuan makhluk ya. Sebab banyak sangat keluar yang baharu nanti kita susah nak faham ya. Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas bersalahan dengan perbuatan yang baharu. Maknanya apa yang Allah jadikan, apa yang Allah lakukan memang ada kesan. Tapi kita tak. Ya, kita ni melakukan sesuatu tidak memberi bekas. Kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab itu kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya aku melainkan dengan apa? Dengan izin Allah ni tadi. Kita baca dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Kita akui kat situ. Jangan kamu kata pada sesuatu yang kamu akan melakukan benda ni esok, illa an yasha Allah, melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala barulah benda ni boleh berlaku. Maknanya tuan-tuan nak memahamkan kita sampai gitu sekali. Ya, macam hari ni tuan-tuan. Ya. Air ini bolehkah memberi kesan untuk membasahkan? Saya simbah air ni pada tuan-tuan. Ada tak basah? Ada. Boleh tak air ni disimbah tapi tak basah? Pernah tak tuan-tuan nampak benda ni jadi? Mula tak berani nak kata. Saya cuak bajuak. Saya cuak ni orang kata apa, gabra. Cuak ni belah perak dia kata ni. Saya simbah. Tak apa, saya ambil api capak pada tuan-tuan, terbakar. Apikah yang memberi kesan? Ini perkara yang ditanya. Atau Tuhan memberi keizinan untuk api itu memberi bekas. Ya, kalau kita yakin api itu yang memberi kesan yang kita tuan-tuan. Kerana berlaku sebelum ini kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa api tak membakar Nabi Ibrahim? Bukan soal bakar Nabi, bahkan bajunya pun tidak terbakar. Sampai Tuhan kata apa dalam ayat tu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Allah berseru, dia kata, wahai api, kau kena jadi sejuk. Kuni badan, kamu kena jadi sejuk. Wasalaman ala Ibrahim, dan kamu kena jaga Ibrahim duduk dalam kamu. Maknanya api ini juga tuan-tuan memberi kesan untuk membakar menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya api yang hebat itu pun tak boleh memberi bekas melainkan dengan izin Tuhan. Maka Ibrahim keluar daripada api itu tuan-tuan. Ahli sejarah menulis tiada sebahagian seditik apa pun daripada tubuhnya, pakaiannya dan apa-apa yang bersangkutan dengannya terbakar. Tak terbakar. Riwayat kata dia ada pegang kayu. Kayu tu pun tak terbakar. Kerana apa? Kerana api itu dia nak membakar berdasarkan izin Tuhan. Tuhan kata tak terbakar, tidak terbakar lah. Ya, jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita lakukan sesuatu menggunakan wasitah, nak memasak kena guna api, maka bismillahirrahmanirrahim ni tadi sebagai pencerahan bahawasanya kita mohon pada Allah supaya api ini mengikut apa yang kita kehendaki. Sebab riwayat sejarah menulis tuan-tuan ya, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api itu sejuk, ya, yang diperintahkan pada waktu itu api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi oleh kerana semua api mendengar perintah ni, mereka duk rasa, Allah ni perintah kita sama apa. Maka seluruh api yang ada dalam dunia pada waktu itu tuan, tidak membakar. Maknanya yang masuk dalam dia semua tak terbakar. Andai kata waktu tu kita masak nasi, bukanlah waktu, bukan pakai tu, ni zaman tuan-tuan pakai dapur kayu tu. Andai kata tuan-tuan ada yang hidup zaman tu, nescaya nasi pada waktu tu lambat masak. Kerana apa? Api ini taat dan patuh pada perintah Allah. Sedangkan Allah ini perintah api yang tu je. Tapi oleh kerana dia ni duk risau, duk takut dan taatnya pada Allah, dia sendiri tidak membakar pada waktu tu. Ini memahami bagaimana perkara yang kita lihat hari ini tuan-tuan, bahawa perbuatan Allah dengan perbuatan manusia ini sangat bersalahan dengan antara satu sama lain. Maka manusia tak akan mencapai tingkat ketuhanan tu tadi. Takkan sekali-kali. Kalau ada yang berani mengaku jadi Tuhan, itu memang mabuk lah orang tu. Ya, ini nak memahaminya setelah apa? Setelah kita bincangkan benda ni, kita faham dan kita yakin. Ya, kita tengok lagi. Dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasitah dan perkakas. Maknanya perbuatan Allah ni dia tidak melalui perantaraan wasitah tu. Kita ni duk perantaraan saja. Ya, nak kenyang bagaimana perantaraannya? Makan. Nak hilang dahaga bagaimana perantaraannya? Minum. Ya, nak apa? Nak sihat bagaimana perantaraannya? Kena berjoging, kena jaga makan, kena jaga minum. Tapi Tuhan segala perbuatan dia tidak perlu kepada wasitah. Macam hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak dengarkan suara saya pada tuan-tuan, saya kena guna benda ni. Kalau tak ada benda ni, ada orang yang tak dengar. Maknanya betapa kita ni tuan-tuan sangatlah memerlukan sesuatu. Nak lagi faham tuan-tuan betapa kita ni jauh dengan Tuhan, ya, betapa kita ni tak sama. Tuan-tuan nak melihat apa wasitah dia. Kita nak melihat ni apa wasitah dia. Apa perkakas untuk kita boleh melihat? Mata. Mata ni tuan-tuan, nak tahu kita ni lemah tak lemah, sebab itu Tuhan bagi mata. Kerana apa? Aku bagi hang mata, dengan mata baru hang boleh melihat. Usah duk rasa sombong lah sangat. Ya, nak mendengar, Tuhan bagi telinga. Telinga ni dipanggil perkakas. Perkakas untuk apa? Perkakas untuk boleh mendengar. Ya, nak boleh bercakap, Tuhan bagi lidah, Tuhan bagi bibir. Ya, maka bibir dan lidah ni kita namakan sebagai perkakas. Supaya apa? Dengan ada bibir dan ada lidah, bolehlah kita bercakap. Maka untuk bercakap sebagai taat, cakaplah benda yang elok-elok. Sebab itu Nabi sebut apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyaqul khaira, maka sebut, cakap benda yang elok-elok. Atau kalau memang bila nak cakap dia keluar bahasa tak elok, liyasmut, kata Nabi, diam lebih baik daripada bercakap. Ini memahami betapa kita dengan Allah ni sangat jauh tuan-tuan yang dirahmati. Kemudian lagi dia kata apa? Tiada mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya. Maknanya Tuhan ini tuan-tuan, dia tak ambil faedah apa-apa pun pada apa yang dia perintah. Dia tak ambil tuan-tuan. Maksudnya bila dia perintah untuk mendirikan solat, Allah dapat apa-apa ke dalam solat ni?
Tak dapat apa. Dan dia tak perlu kan solat ni. Ni kita kena faham tuan-tuan. Ya, bila Allah perintah solat, bukan makna Allah nak sesuatu daripada solat kita. Kita tak tuan-tuan. Bila kita buat benda ni, kita nak imbuhan dia apa. Bila kita nak buat ni, nak imbuhan dia apa. Kita bekerja, kita nak apa tuan-tuan? Nak gaji. Ikhlas ke tak ikhlas? Mula susah hati. Kerja kerana gaji, ikhlas ke tak ikhlas? Kalau tak dapat gaji, marah pula. Aku kerja bukan kerana gaji, kerja kerana Allah. 3 bulan tak bayar gaji macam. Berfikir ke tidak? Ini kena faham tuan-tuan. Kita memang kerja kerana Allah. Gaji itu hak setelah kita bekerja. Jadi kena tuntut hak kita apabila kita laksanakan kerja tu. Dia bukan soal ikhlas tak ikhlas, itu cerita lain. Macam tuan-tuan bekerja ni memang dijanjikan upahnya, katalah bekerja mengajar, upahnya setiap bulan 2,000. Maka bila kita laksanakan kerja ni, kita berhak untuk dapat upah yang itu. Bukan soal tak ikhlas. Ikhlas kita dengan Allah. Ya, tetapi hak ini kena tuntut. Dah kena sebulan tak bayar gaji, tak apa kita ikhlas. 2 bulan tak bayar gaji, tak apa kita ikhlas. 3 bulan tak bayar gaji, tak apa kita ikhlas. Isi borang berhenti. Pasal apa berhenti? Tak bayar gaji. Pasal apa tak tuntut? Kami ikhlas. Mangkuk buruk bunyi ya. Itu tak cerdik. Orang yang tidak menuntut hak dia sehingga dia terlibat dengan kemudaratan, berdosa. Maknanya tuan-tuan, kalau bekerja memang ada gaji, tapi tak nak tuntut pasal takut tak ikhlas, hak tu salah, bodoh nama dia. Berdosa kalau dia tak minta hak benda tu. Dia bukan soal ikhlas tak ikhlas. Ikhlas kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni kena faham tuan-tuan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duk rasa ikhlas ni tak menuntut gaji tu. Tak. Itu cerita lain. Sebab gaji ni upah. Kita bekerja memang kerana Allah, tapi nak dapat juga upah tu tadi. Maka tuntutlah upah itu sebahagian daripada ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka balik pada cerita kita Isyak kita. Tahan sikitlah, lebih kurang 10 minit. Saya nak habis sampai hak tu je. Ya. Maka kita dengan Allah ni kena faham tuan-tuan. Bila Allah perintahkan dalam bab solat, bila Allah perintahkan dalam bab menutup aurat, bila Allah perintahkan dalam bab puasa, bila Allah perintahkan dalam bab zakat, bila Allah perintahkan dalam bab peraturan-peraturannya, termasuk hududnya, termasuk qisasnya, termasuk apa? Hudud, qisas dan satu lagi apa? Allahu akbar. Ta'zir, termasuk ta'zirnya, bukan Allah dapat apa-apa faedah kat situ, dah. Tetapi faedah itu kembali balik pada manusia. Hak ni kita kena renung elok-elok tuan-tuan. Ambil cerita solat kita ni tadi. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin ma'muman ada'an lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang isya' 4 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Kerana Allah suruh ke? Kerana Allah berkehendakkan sesuatu ke? Kerana apa? Ni saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan. Kerana apa kita buat? Memang kerana Allah nak ke solat kita ni tak. Tapi kita buat kerana kita ni hamba dan kita menyatakan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balik pada asalnya, aku solat isyak ni kerana nak memberitahu Tuhan aku ni hamba yang taat. Bila kita menyatakan ketaatan, maka faedah itu kembali balik pada manusia. Maka sebab itu segala perintah Tuhan ini kita laksanakan atas nama taat tu tadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi doa anjur pada kita, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ta'atika wa husnu ibadatik. Allahumma a'inna, ya Tuhan bantulah kami, ala syukrika supaya sentiasa bersyukur padamu, wa ta'atika dan supaya sentiasa melaksanakan ketaatan padamu, wa husnu ibadatik dan sentiasa melakukan amal ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Itu dia punya cerita tuan-tuan. Maka sebab itu segala perintah Tuhan ini kita terima dan buat kerana apa? Kita nak dapat faedahnya pada kita. Ya, sebab itu Allah banyak berfirman dalam beberapa surah yang lain ya, sampai akhirnya Allah berfirman apa? Walikulli nafsim bima kasabat rahina. Ini yang paling last. Dan setiap manusia itu apa yang dia usaha kat dunia dulu, itulah yang dia akan rahinahkan, dia akan rahnukan, dia akan pertaruhkan depan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan Allah bagi kita umur 70 tahun katakan.
Dalam tempoh 70 tahun ni kita ada buat kebajikan, maka kebajikan inilah kita nak persembahkan depan Allah. Ya Allah, inilah amalanku ketika hidup di dunia ini, nilailah ya Allah, andai dengan amalan ini aku mendapat rahmat-Mu untuk masuk syurga. Yang inilah kita duk buat ni tuan-tuan. Kita duk himpun amalan ni depan Tuhan supaya apa? Tuhan nilai semula. Nilai, okey kamu buat dengan sebab riak, bukan dengan sebab aku, maka dihumbankan. Kamu buat dengan sebab apa? Dengan sebab malu kat orang, bukan dengan sebab aku, maka dicampak amal-amal. Ini yang kita takut tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu datang mengajar tiap-tiap malam Sabtu ni bukan sebab aku, tapi sebab kamu syok nak mengenalkan orang, maka kamu ambillah hal kamu. Kamu datang bukan sebab aku, maka inilah persoalan-persoalan yang hari ini semua orang kena risau benda ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita risau apa? Kita risau kita dah rasa hebat dah buat sesuatu, tapi di depan Allah nilai dengan sesuatu yang lain. Allah nilai kita buat dengan sebab riak kita. Allah nilai kita buat dengan sebab manusia tengok. Allah nilai kita buat dengan sebab kita punya rasa ujub, rasa hebat dan sebagainya. Jadi di sinilah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini tuan-tuan amat memainkan peranan yang penting. Dan lagi perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Maknanya apa yang Tuhan jadikan ni tuan-tuan, semuanya ada faedah. Cuma faedah itu kadang-kadang manusia faham, ada manusia tidak faham. Yang tak faham jangan menenting, jangan duduk menolak kehendak Tuhan ni. Kerana ada faedah yang kita tak dapat nak tangkap dengan kefahaman akal. Maka sebab itu redha dengan apa? Dengan ujian dan sabar dengannya, satu kebajikan pada Allah, bersyukur dengan nikmat dan redha dengannya, satu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mukmin, kata Nabi, hebatnya orang mukmin ni. Apa hebatnya? Apabila dia dapat satu ujian, maknanya Allah uji dengan suatu perkara. Hari ini Allah uji dengan banjir mungkin. Maka dia redha dengan ujian tersebut dan dia sabar. Maka redha dan sabar ini memberi ganjaran pahala di sisi Allah. Dan hebat juga amal mukmin, kata Nabi, hebatnya orang mukmin. Apabila dia dapat nikmat, dia redha dengan nikmat tu dan dia bersyukur. Syukur ni bukan sebut alhamdulillah saja dah. Syukur dia menyatakan ketaatannya pada Allah, maka dia juga dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Tuhan tidak menjadikan sesuatu tu dengan sia-sia. Sebab itu Sayyidina Umar sebut apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya, kata Sayyidina Umar ni tuan-tuan, ia sama dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar apabila melihat kejadian Allah, apabila melihat kehendak Allah, dikata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan, kau tak jadikan suatu benda ni sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina azabannar, jauhkanlah kami daripada api neraka. Maka kita melihat juga segala sesuatu ni tuan-tuan, kadang-kadang mungkin tak sesuai dengan kita, tapi itu bukan bermakna Allah jadikan ianya sia-sia. Kadang-kadang elok untuk kita, tak elok pada orang lain. Maka sebab itu banyak ayat dinukilkan bagaimana manusia ni harus memahami sesuatu. Dalam surah Baqarah dikata apa? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Dan kadang-kadang kamu rasa kamu suka dengan sesuatu, tetapi sesuatu itu bukan yang terbaik untuk kamu. Dan kadang-kadang kamu tak suka dengan sesuatu, tetapi itulah yang paling baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui sebenarnya, manusia ini tidak mengetahui. Maka sebab itu setiap sesuatu yang Allah jadikan tuan-tuan, jangan lihat dia dari sudut tak ada gunanya. Semua ada gunanya. Kemudian nanti kita sambung. Sesungguhnya ada perkataan dalam Quran dan hadis menyebut muka dan tangan. Sampai kat situ. Allah Ta'ala a'lam.